Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya ada upload satu video respon terhadap Kapten Hafiz yang mana Kapten Hafiz mengkritik ataupun mengulas Datuk Ustaz Kazim Ilyas berkaitan dengan isu bid'ah. Yang mana Ustaz Kazim Ilyas ada membuat temu ramah dan memberi jawapan ringkas terhadap persoalan bid'ah-bid'ah yang sentiasa dipersoalkan oleh kaum-kaum tertentu apabila masuk bulan Ramadan. Jadi ulasan ataupun respon saya itu semalam dalam video ini pendek saja, yang mana saya tidak memberikan perincian. Saya hanya mainkan satu video daripada Ustaz Azhar Idrus yang mana mengatakan bodoh kepada orang-orang yang mempersoalkan isu-isu khilafiyah. Jadi saya juga di dalam video itu mengatakan bahawa kefahaman Kapten Hafiz, kefahaman darjah 1 yang mana Ustaz Azhar Idrus, Datuk Ustaz Kazim Ilyas ni dah grad dah, budak amat SPM. Jadi budak darjah 1 masuk baru faham sikit, nak mempersoal dan mengata kepada budak-budak yang dah tamat SPM. Itu statement saya di dalam video tersebut. Jadi di dalam video itu juga saya tidak memberikan perincian apakah kesalahfahaman Kapten Hafiz yang hingga saya katakan sebagai kefahaman darjah 1, dan Ustaz Azhar Idrus juga mengatakan bodoh kepada mereka-mereka ini. Walaupun Ustaz Azhar Idrus bukan mengatakan direct kepada Kapten Hafiz, dia mengata secara umum lah mereka yang persoalkan tentang tahlil, tentang benda-benda khilaf ni. Jadi ada orang di dalam komen saya ni mengatakan apakah ketidakfahaman Kapten Hafiz yang dikatakan sehingga kefahaman darjah 1 tu, apa perincian salah fahamnya Kapten Hafiz terhadap isu bid'ah tersebut, particularly yang khususnya adalah tentang tahlil. Jadi apa yang Kapten Hafiz tak faham kan? Sebab apabila kita dengar penjelasan Kapten Hafiz, memang bunyi dia bagus sebab Kapten Hafiz pandai mengartikulat, meletakkan bahasa susunan yang baik. Jadi bunyi macam betul lah. Jadi saya sentiasa mengatakan bahawa Kapten Hafiz apabila mengulas, memang dia ulas dengar baik, tapi ulasan dia itu ada dilusi, ada falasi, ada strawman yang mana dia hentam strawman tersebut. Dia bukan mengulas isu yang sebenar. Jadi saya letakkan link video tersebut yang semalam saya upload di dalam description box, dan juga video jawapan Ustaz Kazim Ilyas di dalam description box juga. Anda boleh dengar dulu. Dan di dalam video ini saya ingin menjelaskan, memberikan perincian terhadap apakah yang dikatakan Kapten Hafiz sebagai salah faham ataupun gagal faham ataupun rendah kefahaman seperti budak darjah 1. Apakah perinciannya? Kenapa saya cakap macam tu, dan kenapa Ustaz Azhar Idrus mengatakan bodoh kepada mereka-mereka yang mempersoalkan tentang tahlil, tentang perkara-perkara khilaf ni? Kenapa? Jadi saya akan cuba menjawabnya kurang daripada 30 minit sebab saya tidak mahu main permainan seperti Kapten Hafiz buat panjang-panjang sehingga orang confuse. Saya akan cuba buat kurang daripada 30 minit. Jadi saya harap anda semua yang mana ikhlas untuk mencari kebenaran akan dapat buka minda dan faham betul-betul. Kepada mereka yang telah taksub, kita tahulah tidak ada apa-apa penjelasan yang dapat saya berikan untuk membuka minda pentaksub seseorang itu. Jadi ini khusus saya buat untuk orang yang nak mencari kebenaran. Kenapa kita katakan kefahaman Kapten Hafiz rendah, gagal faham, kefahaman darjah 1, dan Ustaz Azhar Idrus mengatakan sebagai orang-orang ini adalah bodoh. Okey, kita dengar ni. Semoga ia memberi manfaat sedikit kepada kita. Pada awal ulasan Kapten Hafiz itu, Kapten Hafiz ada menyebut bahawa berhati-hatilah dengan agamawan yang menjustifikasikan bid'ah dengan isu khilaf. Kapten Hafiz seolah-olah nak memberi gambaran bahawa apa yang dikatakan oleh Ustaz Kazim Ilyas itu, bahawa itu isu khilaf, seolah-olah Ustaz Kazim salah lah. Itu isu bid'ah dan bukan isu khilaf. Itu gambaran yang nak diberikan oleh Kapten Hafiz terhadap Ustaz Kazim. Tapi kemudian Kapten Hafiz sendiri mengatakan bahawa terdapatnya khilaf sama ada pahala yang dibaca, tahlil yang dibaca itu pahalanya sampai atau tidak kepada si mati. Dan Kapten Hafiz sendiri pula mengatakan bahawa itu khilaf muktabar. Dan Kapten Hafiz sendiri mengatakan bahawa terdapatnya ulama daripada mazhab Imam Syafi'i
ulama mutaakhirin ni mengatakan bahawa sampai pahala tersebut dan ada manfaat bacaan tahlil itu. Jadi secara tak langsungnya perbahasan ini Kapten Hafiz sendiri dah refute diri sendiri. Mula-mula seolah-olah salah itu bukan isu khilaf, itu isu bid'ah, bukan isu khilaf. Kemudian Kapten Hafiz sendiri mengatakan bahawa memang itu isu khilaf dan itu adalah khilaf yang muktabar. Okey, tak apa, kita teruskan juga. Kemudian Kapten Hafiz menggunakan hadis daripada Imam Nawawi, hadis 40 tu, hadis yang nombor 5. Kita tengok ni. Hadis ini bukan tentang isu khilaf. Hadis ini adalah tentang isu bid'ah. Yang bermaksud barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara baru, bid'ah, dalam urusan kami ini, amalan yang bukan sebahagian daripadanya, maka ia tertolak. Kapten Hafiz nak menunjukkan bahawa amalan yang diada-adakan itu ataupun tiada asal dalam Islam itu, maka ia tertolak. Betul lah yang tiada asal itu, ibadah yang tiada asal itu akan tertolak. Tapi adakah tahlil ini termasuk daripada yang tiada asal tu? Kita tengok lagi. Berkenaan ibadah ni, dah banyak penerangan diberikan oleh ramai asatizah ahli sunnah wal jamaah bagaimana nak menilai sama ada ibadah itu ada asal dalam Islam, tiada asal dalam Islam, diterima, ditolak ataupun bid'ah, hasanah atau dolalah. Saya sendiri juga ada membuat penerangan video lama dah tentang bagaimana untuk menilai sesuatu ibadah itu. Cuma kali ini saya ingin memberi penerangan dalam perspektif yang lain, yang mana ibadah ni terbahagi kepada 4 kategori. Diharap semoga siapa yang tidak faham penerangan-penerangan standard oleh asatizah ahli sunnah, semoga dia boleh faham penerangan yang akan diberikan kali ini. Okay, kategori yang pertama itu adalah ibadah yang tertentu tempat dan masa. Maksudnya kita nak buat ibadah itu, kita kena pergi ke tempat tersebut dan pada masa tersebut yang telah ditetapkan, barulah ibadah itu boleh dijalankan. Contohnya haji. Kita kena pergi ke Mekah pada masa yang telah ditetapkan, barulah ibadah haji boleh dijalankan. Yang keduanya adalah tertentu tempat, tapi tiada ketentuan masanya. Maksudnya kena pergi ke situ, ke tempat tersebut, barulah ibadah itu boleh dilakukan, tapi boleh pergi pada bila-bila masa. Contohnya umrah. Okay. Yang ketiganya adalah tertentu masa, tapi tidak ada ketentuan tempatnya. Maksudnya masuk masanya kita kena buat ibadah itu, tapi boleh dibuat di mana-mana. Contohnya solat 5 waktu dan puasa. Masuk masa sahaja solat 5 waktu itu, maka kita kena solat, dan apabila masuk Ramadan kita kena berpuasa. Tapi tak ada ketentuan tempat, kita boleh buat ibadat ini di mana-mana kita berada. Kemudian yang keempatnya adalah tak ada ketentuan masa dan tak ada ketentuan tempat. Maksudnya kita boleh buat ibadah ini pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Tak ada tentu masa dan tak ada tentu tempat. Contohnya zikir, selawat, sedekah. Kita boleh berzikir bila-bila masa, di mana-mana kita berada. Kita boleh berselawat, bersedekah pada bila-bila masa, pada mana-mana tempat. Dan setiap ibadah-ibadah ini mestilah dilakukan dengan akidah yang betul seperti ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah ini juga mesti menurut apa yang telah diajar di dalam agama kita. Tidak boleh diubah-ubah. Okay? So sekarang kita lihat bagaimana dengan kenduri tahlil. Jadi adakah ia ibadah yang direka-reka, tiada asal atau sebagainya. Sebab di dalam kenduri tahlil kita tahu ada 2 aktiviti atau 2 ibadah yang kita lakukan, iaitu kenduri dan juga bacaan tahlil. Seperti nama ni lah, kenduri tahlil kan, kenduri dan tahlil. Bacaan tahlil berserta dengan ayat Al-Quran. Jadi kedua-dua aktiviti ini, ibadah ini termasuk di dalam kategori mana kita tengok. Kategori yang mana tak ada tertentu masa dan tak ada tertentu tempat, iaitu zikir, selawat, sedekah kan. Kenduri berserta dengan sedekah lah, kita sedekah makan. Kemudian bacaan tahlil juga termasuk dalam zikir, bacaan ayat Quran dan sebagainya. Jadi adakah ini ibadah baru dan tiada asal? Kedua-dua ini bukan ibadah baru dan bukan juga tiada asal.
Jadi jika nak digunakan hadis tadi, tiada asal dalam urusan kami itu, tak tepatlah untuk kedua-dua ni kan. Kita akan pergi lebih lanjut selepas ni lah. Tapi masalah yang timbul adalah apabila Kapten Hafiz atau mereka-mereka ini mempunyai satu kefahaman dekat sini, yang mana Kapten Hafiz menamakannya sebagai falasi majlis penghantaran pahala, dia kata kan. Kita lihat kenduri tahlil ni ada dua aktiviti yang ada pahalanya, iaitu yang dikatakan ibadah tu adalah kenduri sedekah itu dan juga bacaan tahlil itu. Okey, yang mana kedua-dua ini ada asal di dalam Islam. Tapi yang difokus kepada Kapten Hafiz ni dan mereka-mereka ini, mereka memfalasikan kenduri itu sendiri, majlis itu. Majlis itu dan dinamakan oleh Kapten Hafiz sebagai majlis penghantaran pahala. Inilah rekaan, satu rekaan asing. Rekaan yang saya selalu katakan sebagai dilusi dan falasi, yang kemudian dia hantam perkara ni. Satu ni, yang atas ni. Okey, kita tengok lagi, saya terangkan dengan lebih lanjut. Okey, mari kita lihat satu persatu kandungan tentang kenduri tahlil tersebut. Kita pergi kepada bab kenduri, kemudian kita akan pergi kepada bab tahlil. Bab penamaan yang diberikan oleh Kapten Hafiz ni, penamaan ni kita akan bincang di hujung nanti. Jadi di dalam ulasan Kapten Hafiz tu, Kapten Hafiz membaca daripada buku terjemahan oleh pejabat Mufti Negeri Sembilan yang bertajuk Manhaj Fiqh Al-Syafi'i. Okey, tak ada masalah lah baca daripada sini. Kapten Hafiz tidak membawa lah hadis ataupun kalam-kalam ulama' yang besar. Kapten Hafiz rujuk pada buku ni dan baca. Dan Kapten Hafiz membaca ni panjang. Cuma saya akan pendekkan summary tentang apa yang dibaca oleh Kapten Hafiz ni adalah tentang apabila keluarga si mati menyediakan makanan kepada orang ramai, maka itu bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. Tak ada masalah kan? Tapi jika sekiranya penziarah yang bawa makanan, maksud dia jiran-jiran sekeliling yang bawa makanan kepada keluarga si mati, maka ia sunat. Sunat membawa makanan untuk mereka sehingga mereka kenyang. Jadi bukan masalah kenduri itu, masalah penyediaan makanan. Jika keluarga si mati yang menyediakan makanan, itu bid'ah lah. Kan? Ini juga bersesuaian dengan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memang ada mengatakan bahawa dan dilarang, ditegah makruh menyediakan makanan pada hari pertama kematian, hari ketiga dan seterusnya sesudah seminggu. Dilarang juga membawa makanan ke kuburan. Jika tengok yang ni satu, memang nampak seolah-olah Imam Syafi'i itu tidak membenarkan langsung ditegah, dilarang tentang kenduri tersebut. Tapi bukan. Kita kena tengok lagi apa kata imam-imam besar, di ulama-ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita tengok sini, jumhur ulama-ulama besar yang berpegang kepada mazhab Syafi'i dengan berlandaskan kepada hadis-hadis sahih, memfatwakan bahawa sewajarnya menyediakan makanan untuk keluarga si mati adalah jiran, kerabat si mati atau orang datang menziarah mayat, bukan keluarga. Sebagaimana fatwa Imam Syafi'i, aku suka kalau jiran si mati atau saudara mara si mati menyediakan makanan untuk keluarga si mati pada hari kematian dan malamnya sehingga mengenyangkan mereka. Sesungguhnya itulah amalan yang sunnah. Jadi sebab ini juga bersesuaian dengan hadis Rasulullah SAW. Kita tengok sini, yang mana Rasulullah bersabda, hendaklah kamu menyediakan makanan untuk keluarga Ja'far. Mereka telah ditimpa keadaan yang menyebukkan. Jadi isunya bukan tentang kenduri tersebut. Isunya adakah kenduri itu penyediaan makanannya oleh keluarga si mati. Jika keluarga si mati terpaksa menyediakan makanan untuk dihidangkan kepada tetamu, itulah yang bid'ahnya. Tetapi jika tetamu, jiran-jiran, sanak saudara datang ke rumah membawa makanan dan membuat kenduri, itu tidak disebut. Adakah itu bid'ah? Tapi kalau ikut kata Imam Syafi'i di sini, dia kata, aku suka jika orang sekeliling yang datang ziarah itu yang bawa makanan, dan bersesuaian juga dengan hadis Nabi SAW. Dan seterusnya di dalam buku Kapten Hafiz juga, Kapten Hafiz ada membaca, bukan buku Kapten Hafiz, buku yang dibaca oleh Kapten Hafiz ketika ulasan tersebut. Juga Kapten Hafiz baca, sekiranya perbelanjaan diambil dari harta hak para pewaris, perbuatan itu dilarang sebab makan harta anak yatim.
sekali lagi, bukan masalah kenduri itu. Masalah jika kenduri itu dibuat dan menggunakan harta hak para pewaris. Jadi itu juga dilarang. Jadi jika kenduri itu dibuat tapi menggunakan pendapatan ataupun sumbangan daripada orang sekeliling, tak ada masalah. Jadi kita tengok sini, bukan masalah majlis kenduri itu. Kena faham ni. Masalahnya, bida'ahnya, jika keluarga si mati yang adakan kenduri. Itu isu dia. Jadi jangan nak kata kenduri itu dilarang oleh Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i melarang kenduri. Bukan. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan jika keluarga tersebut yang harus menyediakan kenduri, jika menggunakan wang daripada pewaris itu, hak-hak pewaris, itu semua dilaranglah. Faham? Jadi jika kita nak menasihat orang-orang yang membuat kenduri, kenduri ni, jika nak nasihat, kita nasihat macam itulah. Kita nasihat kepada orang ramai supaya bawalah makanan kepada keluarga si mati. Janganlah biar keluarga si mati yang harus sediakan makanan. Itu nasihat ataupun pemberitahuan ilmu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Bukan nak kata kepada masyarakat, oh bida'ah jangan buat, bida'ah jangan buat. Bukan, kena fahamlah betul-betul. Itu yang sebab saya cakap tak faham. Kan? Itulah juga apa yang dikatakan oleh Ustaz Kazim dan juga Ustaz Azrael Idrus. Kamu tak faham. Bukan isu masalah kenduri itu. Isunya dekat sini, apa yang Imam Syafi'i kata, apa yang hadis daripada Rasulullah SAW adalah jika keluarga si mati yang menyediakan makanan. Tapi kalau jiran-jiran bawa, tak ada masalah tentang kenduri. Okey, selesai. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat tentang isi kenduri tahlil itu dalam aktiviti membaca tahlil ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya perkara ni dah selesai lah. Awal-awal tadi Kapten Hafiz dah mengatakan bahawa isu sama ada sampai atau tidak pahala itu adalah khilaf muktabar. Jadi ini adalah khilaf. Kalau mengikut kata Ustaz Kazim dan juga Ustaz Azrael Idrus, janganlah nak bergaduh tentang perkara-perkara khilaf ni. Kau nak buat, kau tak buat pun terpulang pada engkau lah kan. Macam itulah kepada korang. Dan Kapten Hafiz juga mengatakan bahawa mazhab Imam Syafi'i, ulama' mutaakhirin ni mengatakan sampai dan bermanfaat. Jadi tak apa, ini khilaf. Tapi kita layan pandangan Kapten Hafiz. Mungkin Kapten Hafiz berpegang bahawa tidak sampai. Tidak sampai, jadi maka perbuatan itu sia-sialah mungkin bagi pandangannya kan. Maka bacaan tahlil itu sia-sialah, tak sampai buat apa pergi. Lebih kurang macam itulah. Jadi kita tengok sini, adakah perbuatan itu sia-sia bagi pandangan dan pegangan orang yang mengatakan bahawa pahala itu tak sampai. Kita tengok apa kata Imam Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Khubra Al-Fiqhiyah, berkata sebagai, bagi seseorang mayat tidak boleh dibacakan kepadanya apa-apa pun berdasarkan keterangan yang mutlak daripada ulama' mutaqaddimin yang terdahulu, iaitu baca-bacaan yang disedekah kepada si mati. Okey, tak apalah. Kita kata kita nak melayan pegangan bahawa tidak sampai. Tapi dia juga berkata bahawa kerana pahala bacaan tersebut, pembaca sahaja yang menerimanya. Nampak tak? Jadi walaupun kita berpegang bahawa tidak sampai kepada si mati, apabila orang jemput pergi kenduri tahlil tersebut, kita pergi, kita baca tahlil, kita baca ayat Al-Quran, pahalanya kita dapat. Pahala tersebut pembaca sahaja yang menerimanya. Maksud dia, kita akan menerima pahala terhadap bacaan tersebut. Walaupun tak sampai kepada si mati, kita hadir, kita baca, kita dapat pahala. Nampak tak? Jadi isi kandungan kenduri tahlil itu, kenduri itu sendiri dan juga bacaan tahlil ini, walaupun khilaf, ada kata sampai, ada kata tak sampai, jika kita berpegang kepada yang tidak sampai pahala kepada si mati itu, pahala itu kita dapat. Jadi adakah sia-sia? Okey, jadi kita dah lihat isi terhadap majlis kenduri tahlil itu, kenduri itu sendiri, isunya yang harus kita sebarkan adalah penyediaan makanan tersebut. Jika daripada keluarga si mati, maka bida'ah. Jika daripada jiran-jiran, sanak saudara, itu sunat, dapat pahala. Kemudian keduanya, isi bacaan tahlil dan ayat Al-Quran. Jika orang tidak mahu berpegang kepada pahala sampai kepada si mati, kita yang membaca itu dapat pahala daripada bacaan tersebut. Okay, sekarang tinggal satu lagi.
yang mana falasi oleh Kapten Hafiz, iaitu majlis itu sendiri, majlis kenduri tahlil, yang mana Kapten Hafiz memberi penamaan sebagai majlis penghantaran pahala. Jadi apabila dia menamakan majlis tersebut sebagai majlis penghantaran pahala, maka orang yang dengar dah jadi kelirulah. Oh betul lah, mana boleh ada majlis-majlis macam ni kan. Tapi kena faham, ini adalah nama majlis tersebut. Nama majlis seperti contoh majlis hari lahir, birthday, majlis parti Halloween. Contoh kan, ada orang geng-geng sana juga yang sambut parti Halloween kan. Itu nama majlis tersebut. Jadi paling kurang pun apabila penamaan majlis itu adalah bid'ah dari segi bahasa. Jika mereka berpegang bid'ah dari segi bahasa tak apa kan, itu hal dunia. Jadi majlis itu sendiri adalah nama yang mana hal dunia, dan jika kata bid'ah, bid'ah dari segi bahasa lah. Okey. Jadi inilah yang dikatakan oleh Ustaz Kazim Ilyas sebagai harus. Membuat majlis tersebut adalah harus, bukan isi kepada majlis itu. Kan? Seperti mana-mana majlis, perbuatan majlis tersebut adalah harus, tapi isinya jika bercanggah dengan syariah, maka berdosalah. Salahlah jika isi majlis tersebut salah, tapi majlis itu sendiri adalah harus. Jadi jika mereka masih tak faham, itulah yang saya katakan sebagai kefahaman standard 1, darjah 1. Kan? Tuan-tuan guru yang lain semua dah faham, sebab tu Ustaz Adra Idrus, Ustaz Kazim Ilyas mengatakan bahawa tak ada isu. Sebab isi kandungannya itu, isi kenduri dan juga bacaan tahlil itu seperti yang saya sudah terangkan. Tapi majlis itu sendiri adalah harus faham. Kan? Jadi Kapten Hafiz pula membuat falasi seterusnya, dia kata mencipta ibadah baru. Adakah membuat majlis itu satu ibadah? Kan? Adakah itu ibadah baru, majlis itu? Kan? Jadi kemudian Kapten Hafiz menggunakan pula hadis ini yang mana mengatakan bahawa mengadakan sesuatu perkara baru dalam urusan kami, iaitu ibadah itu, amalan yang bukan sebahagian daripadanya, maka ia tertolak. Jadi Kapten Hafiz itu yang dikatakan memanipulasi, tak faham, kefahaman darjah 1, kan? Yang mana apa menggunakan hadis ini terhadap majlis itu. Kan? Tapi tak apalah. Kalau Kapten Hafiz nak mengatakan nama majlis itu, majlis kenduri tahlil semua tak boleh, maka ia tertolak. Kita tolaklah, tak apalah. Kita layan aja kan. Kita layan. Okey, nak kata tolak perkara itu, kita tolak. Tapi isi kandungan tersebut, kenduri dan juga bacaan tahlil itu masih mempunyai manfaat. Nampak tak? Kenduri itu jika dibuat dengan betul, orang sekeliling yang bawa makanan, maka sunat dapat pahala. Bacaan tahlil juga dapat pahala. Kan? Jadi selesai. Apa masalahnya? Itulah yang dikatakan oleh tuan-tuan guru seperti yang saya sebut tadi. Kan? Yang masalah kita sekarang ni, mereka-mereka yang tak boleh nak faham. Tak boleh nak faham ni. Saya membuat penerangan ni supaya orang yang memang menyebelahi sana dapat buka minda. Buka minda sikit. Isu tentang tahlil ni kena faham betul-betul. Kan? Tuan-tuan guru yang lain dah faham, anda semua masih nak melawan dengan tuan-tuan guru dengan kefahaman darjah 1 anda. Itu kan tak betul. Pergi belajar lagi. Setakat ini dulu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.